Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis Merangkap Setiausaha Masjid, yang saya hormati sekalian asatizah dan juga pengerusi masjid ini, Masjid Kubang Durian, dan yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang ada pada malam ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan saya ruang pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya mendapat keberkatan daripada tuan-tuan dan juga ahli qaryah di sini. Dengan kehadiran saya pada malam ini, saya beroleh keredaan daripada Allah dan keberkatan yang ada di qaryah ini, dan dapatlah saya ambil daripada tuan-tuan yang penuh dengan keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, terlebih dahulu saya mohon keizinan daripada sekalian asatizah yang ada pada malam ini untuk kita sama-sama sebenarnya bermuhasabah. Saya bukan ingin mengajar tuan-tuan, kerana tidak mungkin seseorang yang buta ingin memimpin seorang yang celik yang boleh berjalan. Mustahil seseorang yang buta penglihatannya ingin memimpin orang yang celik pandangannya. Tetapi kedatangan saya sekadar kita menghubungkan silaturahmi, dan kedatangan saya mudah-mudahan saya dapat berjumpa dengan keluarga saya sebagai keluarga yang dibina oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bukan dalam darah yang sama, daripada bin yang sama, tetapi kita disatukan oleh Allah dan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kalimah syahadah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab besok di yaumul akhirah kita boleh membantu di antara satu sama lain, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya syafaah di antara saudara Islam yang lain ketika seorang saudaranya dalam kesusahan di yaumul akhirah dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Pada ketika itu kita akan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita itu dikeluarkan oleh Allah daripada neraka dengan doanya saudara Islamnya yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan, ikatan ini akan menjadi asbab kita termasuk di dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana apa yang saya katakan sedemikian, kita memerlukan perkara ini. Kita bukanlah orang yang hebat, tetapi kita merasakan kita hanya orang yang hebat. Kita cuma merasakan kita hebat, tetapi kita sebenarnya bukan orang yang hebat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat diri kita dan umur kita yang sampai pada tahun ini, sedar atau tidak sedar, kita telah hampir kepada 100 tahun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Khilafah Uthmaniyah. Kalau kita hitung 1924, maka tahun ini adalah tahun yang ke-99. Dan tahun hadapan adalah genapnya 100 tahun. Maka apabila genapnya 100 tahun itulah, maka hadis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan ataupun akan zahirnya mujaddid akhir zaman. Dan kita tidak tahu bilakah perkara itu terjadi kerana ia di dalam rahsia Allah. Tetapi sedar atau tidak sedar, kita sedang menuju kepada kurun itu. Kita sedang menuju kepada zaman itu. Kita sedang berada perlahan-lahan untuk sampai kepada saat itu. Maka tuan-tuan, jikalah ini adalah Ramadan kita yang terakhir, jika inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, maka kita raihlah sungguh-sungguh. Bagaimana untuk kita meraih akan Ramadan ini? Pertamanya, tidak boleh tidak, kita kena berterima kasih kepada Allah. Dalam arti kata, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah mengkurniakan kepada kita jika umur kita sampai. Kita masih ada beberapa hari yang kita dan saya tidak tahu, dan tuan-tuan juga tidak tahu, apakah umur kita sempat untuk sampai kepada Ramadan seperti mana yang disebutkan oleh ustaz kita tadi, iaitu pada tarikh 23 hari bulan 3 itu. Sebab kematian itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kawan-kawan kita sebelum ini telah Allah panggil satu persatu. Maka kalau kita lihat tentang doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka Nabi berdoa kepada Allah meminta supaya umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada hadis dan tidak ada athar mengatakan apabila sampai saja bulan Rajab dan Sya'ban banyak berlaku kematian. Tetapi ghalibnya begitu. Bila kita lihat tentang doa yang Nabi baca, wa ballighna Ramadan, adalah satu harapan dan permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Tetapi kalau kita lihat bertahun-tahun ini, daripada zaman kita hidup, daripada muda sehingga sekarang, apabila hampir sahaja bulan Ramadan, kita akan dengar berita kematian ini terlalu kerap dan kerap. Ahli qaryah kita, sehingga kan tuan-tuan, saya berkuliah di Perak baru-baru ini tuan-tuan di satu masjid. Maka di antara pegawai tadbir ini, dia berucap sepanjang 8 tahun dia menjadi pegawai tadbir. Maka katanya, maka tahun ini dalam bulan Januari, katanya di qaryah tersebut adalah berlakunya angka kematian yang paling tinggi pada ahli qaryah tersebut, iaitu sejumlah, katanya sehingga pertengahan bulan Januari itu ahli qaryah itu meninggal dunia sejumlah 23 orang di dalam bulan tersebut. Tidak sampai 1 bulan tuan-tuan. Sebab itulah
Apa yang kita harapkan yang pertama, bagaimana untuk kita meraih akan Ramadan yang kita hendak tiba tidak lama lagi. Jika umur kita sampai kepada Ramadan ini, maka hendaklah kita berterima kasih dengan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sampaikan juga umur kita dan peluang ini kepada kita, insan yang lemah ini, yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan dalam keadaan dosa dan maksiat, tetapi Allah masih memberikan kita ruang dan peluang ini untuk berada dalam bulan Ramadan yang akan datang. Yang tak lama lagi tuan-tuan, lebih kurang dalam beberapa hari, 8 hari, seminggu lebih lagi, Ramadan ini akan sampai menjenguk kita. Ramadan tidak pernah serik datang. Ramadan tidak pernah jemu, datang pada setiap tahun. Inilah tuan-tuan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, jika kita sempat bertemu tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah, maka kita jadilah orang yang paling gembira ketika datangnya Ramadan ini, kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk menemui Ramadan. Tuan-tuan, peluang ini bukan kita mahu, tetapi peluang itu diberikan oleh Allah kepada kita. Sama juga pada malam ini, saya hidup dan tuan-tuan hidup. Hidupnya kita ini bukan kita mahu hidup tuan-tuan, tetapi Allah masih mahukan kita hidup. Kenapa Allah masih mahukan kita hidup? Kerana Allah mahu memberi kita ruang dan peluang, iaitu rahmat daripada Allah, agar kita ini tidak menjadi hamba yang sia-sia di dunia dan di akhirat. Saya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang hadir. Kita telah buang waktu kita dan umur kita pada zaman muda kita dulu pada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kita rahmatnya dengan memberikan kita ruang ini pada zaman yang akhir. Pada dalam keadaan dunia ini terlalu tenat tuan-tuan. Kita dengar di sekeliling kita bermacam perkara yang berlaku. Kalau kita lihat apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kita menjadi takut. Kita terus menjadi gelisah dan resah untuk hidup di dalam dunia ini. Apakah kita berjaya tuan-tuan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kerana apa tuan-tuan? Kita kena raih sungguh-sungguh rahmat Allah di dalam Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Kerana apabila kita lihat tentang Ramadan ini, kita akan nampak, saya lah tuan-tuan, saya tak tahu orang lain, tetapi apa yang saya nampak, besarnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak akan mampu untuk membalas kasih sayang Allah. 11 bulan kita dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian, kita dalam keadaan yang acuh tidak acuh, kita tidak ambil peduli sungguh-sungguh dengan ibadah ini. Kita tidak ambil kisah tentang ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadiahkan kepada kita Ramadan yang Allah tidak berikan kepada umat yang terdahulu. Kerana apa tuan-tuan? Sebenarnya adalah kasih dan sayang Allah. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan, kita mampu untuk salat pada waktu malam, iaitu semayang sunat tarawih. Ada yang kita buat sebanyak 23 rakaat termasuk witir. Ada masjid yang buat 8 rakaat tarawih dan 3 witir, yakni 11 rakaat. Apa yang kita lihat sebelum daripada Ramadan dan lazimnya selepas daripada Ramadan, kita tak mampu untuk mengekalkan ibadat itu tuan-tuan.
kita tak mampu. Walaupun perintah semayang malam itu diperintahkan oleh Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan. Allah berikan kita ruang dan kasih inilah yang sehinggakan sampai saja Ramadan banyak peluang Allah berikan kepada kita. Di antara waktu 2/3 malam, waktu yang dijanjikan oleh Allah, waktu itu siapa-siapa yang beristighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Siapa-siapa yang meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Tuan-tuan, tetapi waktu itu yang Allah berikan kepada kita, yang kita sebut sebagai waktu kita sahur. Sebab itu Allah perintahkan kepada kita tentang waktu ishar ini yang disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan, jika ruang itu Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak mampu menggunakan ruang itu untuk Allah, maka kita dalam keadaan orang yang rugi. Jika pada waktu hampirnya ataupun kita masyhur katakan pada waktu sahur, kita hanya gunakan untuk waktu makan sahaja, tetapi kita tidak gunakan untuk berdoa, kita tidak gunakan untuk meraih rahmat Allah, kerana pada waktu itu adalah waktu mustajabah doa. Tuan-tuan, kalaulah peluang itu kita tidak dapat gunakan sebaik-baiknya, Allah berikan kita sebulan, tuan-tuan, dan saya bangun waktu sahur, dan tuan-tuan juga bangun waktu sahur. Tetapi kesilapan yang kita buat pada umur-umur kita yang terdahulu, kita hanya bangun untuk makan, tetapi kita lupa untuk bangun menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keampunan kepada Allah tentang kesilapan kita yang silam, yakni kesilapan 11 bulan kita kepada Allah. Apa salahnya, tuan-tuan, sebelum kita menikmati makanan pada waktu sahur, kita bangun tadahkan kedua tangan kita kepada Allah, ya Allah, maka peluang ini Engkau kurniakan kepada aku 11 bulan yang telah lalu, maka aku tidak boleh untuk bangun pada waktu sahur, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku tidak mampu untuk bangun pada waktu ini bermunajat kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Walaupun dalam bulan ini kekuatan yang Kau berikan kepada aku dan aku kuat ini, walaupun hanya untuk aku menikmati akan makanan disebabkan puasa Ramadan, tetapi mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita dengan bangunnya waktu sahur itu, kita boleh dapat rahmat Allah yang lebih luas. Maka saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, pada tahun ini janganlah kita lepaskan peluang ini. Setiap kali kita bangun pada waktu sahur, tuan-tuan, maka sebelum itu menangislah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas kita bernangis kepada Allah, maka mohonlah akan hajat kita dan mintalah segala akan hajat kita kepada Allah, kerana Allah janjikan kepada kita, tuan-tuan, siapa yang meminta pada waktu sahur itu, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Tuan-tuan, kalau kita minta dengan Allah, Allah akan dengarkan permintaan kita. Tetapi kalau kita sering meminta dengan manusia, satu masa manusia akan membenci kita. Kita selalu minta dengan dia, tuan-tuan, minta dengan manusia, manusia akan datang benci kita. Kita akan kata, kita asyik minta saja, asyik minta sahaja. Tetapi dengan Allah, Allah sentiasa menunggu hambanya untuk meminta kepadanya. Tuan-tuan, ketika Allah sedang menunggu kita pada waktu sahur itu, agar hambanya meminta dan terus meminta kepada Allah,
Tetapi kita tidak pedulikan ruang itu, tuan-tuan. Alangkah ruginya kita. Allah sentiasa menunggu permintaan daripada hamba-Nya, doa-doa daripada hamba-Nya, permintaan hajat daripada hamba-Nya. Maka tuan-tuan, Ramadan tahun ini jangan lepaskan peluang ini. Kita bangun pada waktu sahur, maka teruslah angkat kedua tangan kita dan panggillah nama Allah. Apa salahnya, tuan-tuan? Kita tak mampu nak semayang tahajud, kita tak mampu nak semayang hajat, maka ringankan dua tangan kita tadah kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ketika nama Allah itu disebut, tuan-tuan, Masya Allah, Allah sentiasa menunggu akan suara-suara hamba-Nya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bosan menunggu suara hamba-Nya yang meminta kepada Allah. Allah tidak pernah jemu menunggu suara hamba-Nya yang meminta kepada Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau peluang ini ada tetapi kita sia-siakan, alangkah sombongnya kita dengan rahmat Allah. Tidakkah kita terfikir bahawa kita hamba yang sombong dengan Allah? Walaupun tawaran ini diberikan kepada kita, dikurniakan kepada kita, tetapi kita tidak mempedulikan ruang dan peluang itu. Tuan-tuan, Ramadan adalah anugerah kepada kita sebagai tanda kasih daripada Allah. Antara apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadana futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu akan syaitan-syaitan. Hadis ini, tuan-tuan, riwayat daripada Bukhari. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam bulan Ramadan, Allah berikan kita i'anah, yakni kekuatan yang tak ada pada bulan lain. Kita mampu semayang, kita mampu puasa sebulan. Tuan-tuan, bulan lain kita tak mampu, tuan-tuan, nak puasa. Bulan lain kita tak mampu nak semayang. Bulan lain kita tak peduli pun mushaf Al-Quran, tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan kita akan pegang semula Al-Quran ini. Kita akan buka Al-Quran ini. Kita akan peduli Al-Quran ini, sehingga ada orang yang khatam Al-Quran sebulan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa yang kita kena belajar? Kalaulah Allah tidak memberikan pertolongan ke atas kita, kita tidak akan mampu untuk beribadat kepada Allah. Kalaulah Allah tidak memberi kepada kita kekuatan, kita tidak akan mampu menjadi orang yang saleh. Jika Allah tidak memberikan i'anah, pertolongan kepada kita, kita sekali-kali tidak mampu melakukan ibadah dan melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang boleh kita dapat daripada perkara ini, tuan-tuan? Pertama, macam mana pun hebatnya kita, kita tetap hamba Allah. Macam manalah tingginya kedudukan kita, kita tetap hamba Allah. Macam manalah
banyaknya harta kita, kita tetap hamba Allah. Jika Allah tak bantu kita dalam semua hal, kita takkan mampu untuk ucapkan, untuk lafazkan akan Al-Quran ini di mulut-mulut kita. Betul tuan-tuan, hari ini kita tak dapat pun baca Quran. Kita tak boleh tipu Allah, kita boleh tipu semua manusia dalam bumi ini, tetapi kita tidak akan mampu untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hari ini kita tak mampu pun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut yang Allah berikan kepada kita, kita hanya mampu bersembang hal keduniaan, hal perkara yang sama daripada hal semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, perkara yang sama yang kita bincangkan. Tetapi kita tak mampu pun tuan-tuan. Tapi dalam bulan Ramadan, maka kita boleh baca Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita berlumba-lumba tuan-tuan, kita berlumba-lumba kumpulkan ibadah, kita berlumba-lumba melakukan salat, kita berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah. Hatta tuan-tuan, ada orang yang dia tunggu bulan Ramadan untuk dia bersedekah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni, kalau kita rasa ilmu kita tahu kita boleh buat baik, silap. Kalau kita kata kita tahu kita boleh tinggalkan kejahatan, silap. Walaupun kita tahu, tetapi kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah, pada ketika itu tuan-tuan, kita tidak akan mampu mengangkat dua tangan kita untuk melakukan takbiratul ihram. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang Allah kurniakan kepada kita, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kadang orang tanya, kenapa kita mampu nak buat baik? Sembahyang banyak, istighfar banyak, kita sedekah, kita datang masjid. Nanti bulan Ramadan, maka masjid kita akan penuh orang tarawih tuan-tuan. Ramai orang datang sembahyang tarawih. Ini fitrahnya, ini kebiasaannya. Ya tuan-tuan, sebab apa Nabi kata, maka pada bulan itu dia belenggu akan syaitan-syaitan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maka Allah susahkan akan syaitan-syaitan ini untuk menyesatkan anak Adam dalam bulan Ramadan. Allah akan sempitkan ruang dan peluang syaitan ini untuk syaitan ini memberikan tipu daya kepada anak Adam. Tuan-tuan, sebenarnya kerja syaitan ni cukup senang. Dia cuma bisik kita buat jahat je. Dia tak tunjuk buat jahat tuan-tuan. Dia tak bagi contoh pun untuk kita buat jahat. Dia cuma bisik je. Ahmad Rizam, bukalah aib orang. Saya akan buka aib orang. Ahmad Rizam, makilah orang. Saya akan maki orang. Ahmad Rizam, kamu ada masa lagi, janganlah baca Quran. Saya pun tak baca Quran hari itu tuan-tuan. Kerja dia senang aja tuan-tuan. Lalu kita ikut syaitan ini. Cuma ia bisik saja pada qalbun kita yang lalai, pada hati kita yang lalai, kita tewas dan terus tewas. Tuan-tuan, kenapa kita tewas?
Sebab nafsu kita adalah nafsu yang bersahabat dengan syaitan itu sendiri. Inna nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu nafsu yang jahat. Tuan-tuan, zaman ini bukan seperti mana 40 tahun dulu. Bukan seperti mana 30 tahun dulu, tuan-tuan. Zaman ni, zaman kalau kita lihat majlis ilmunya terlalu banyak. Saya bercakap ini, tuan-tuan, sebab saya mula mengajar pada umur saya 20 tahun. Sekarang saya dah umur 54, tuan-tuan. Antara guru yang paling muda pada tahun 1989 dulu. Daripada 89. Saya, tuan-tuan. Ustaz yang paling muda sekali di Selangor yang mengajar di masjid-masjid saya, tuan-tuan. Muda sangat, 19 tahun, tuan-tuan, masa tu. Sekarang ni, kalau ustaz muda dah ramai. Tahun 89 dulu, sampaikan ada seorang guru, tuan-tuan masih kalau kenal lah, tuan-tuan, almarhum Pak Yazid Kuala Lumpur. Dia bagi tahu dengan PA dia, dia kata anak dia, boleh tak saya nak jumpa saya, tuan-tuan. Dia kata dekat Kuala Lumpur ni tak ada lagi orang muda yang mengajar di masjid-masjid. Adik saya, tuan-tuan, datang jumpa dia. Saya kata, Ustaz, kenapa Ustaz nak jumpa saya? Dia kata apa? Saya zaman muda dulu, saya tak dapat macam kamu, dia kata. Sejak pertemuan itu, tuan-tuan, saya menjadi akrab seperti mana anak dengan ayah. Saya jadi macam anak angkat dia, tuan-tuan. Setiap program dia yang dia buat, saya ada. Qiyamul Lail dan semua dan sebagainya. Kami jadi rapat sangat. Pada tahun 89 dulu. Dulu pengajian tak banyak, tuan-tuan. Tetapi kalau kita lihat manusia akhlaknya baik. Akhlaknya cukup baik. Akhlaknya daripada sudut kemasyarakatannya. Kenapa? Pada ketika itu manusia ilmu ini dijadikan adat dan budaya dalam masyarakat. Berbeza sekarang, tuan-tuan, ilmu sekadar ilmu. Ilmu itu tidak dijadikan budaya dan adat dalam masyarakat. Sebab itu ketika ilmu ini hanya menjadi ilmu, tidak diamalkan ilmu tersebut, maka ketika itulah yang Nabi sebut apabila sampai saja zaman hampir saja kiamat, maka ketika itulah barakah ilmu ni akan diangkat sedikit demi sedikit. Cara mana ilmu ni akan diangkat, tuan-tuan? Dengan dimatikan akan ulama-ulama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu ulama pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa yang Allah nyatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ulama yang bertakwa kepada Allah, ulama yang boleh pimpin diri kita dan jiwa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, guru kita dulu, kalau kita belajar, mereka akan didik kita menjadi anak murid yang baik, menjadi anak yang baik kepada mak ayah, menjadi anak yang baik, masyarakat yang baik. Bila kita balik kampung, tuan-tuan, maka orang akan tengok akhlak kita, kerana ilmu yang ada dalam roh kita, hati kita, akal kita, maka terzahir pada anggota kita yang 7. Maka tangan kita terkeluar ilmu, kaki kita keluarnya nur ilmu, maka mulut kita keluarnya nur ilmu, mata kita keluarnya nur ilmu, maka telinga kita keluarnya nur ilmu. Maka inilah hasil daripada masyaikh kita yang terdahulu. Sebab itu, tuan-tuan, jika kita ini tidak dapat pertolongan daripada Allah, apabila, tuan-tuan, nafsu kita ini masih lagi nafsu amarah, maka kita akan menjadi alat kepada syaitan. Sebab itu, tuan-tuan, apa kata Ibn Qayyim? Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia sebutkan kepada kita, tuan-tuan, antara pintu ataupun lorong-lorong syaitan yang perlu kita tutup dalam diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bulan Ramadan,
tetapi bulan lain Allah tak kurniakan kepada kita. Pertama, kata Ibn Qayyim, iaitu pandangan mata kita. Sebab itu tuan-tuan, mata dan pandangan mata ini, kata ulama, maka adalah pintu syaitan jika kita tidak memeliharanya daripada pandangan-pandangan yang tidak diredai oleh Allah. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita boleh tengok Quran sebab mata kita banyak terpelihara. Dalam bulan Ramadan, orang yang tak tutup aurat, mereka tutup aurat dalam bulan Ramadan. Kalau kita tanya kenapa tutup aurat, dia kata Ramadan. Dia kata Ramadan. Dia faham tutup aurat ini cuma dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan dia boleh buka aurat. Kalau kita tanya kenapa tak nak kata orang dalam bulan Ramadan, dia kata saya puasa. Lepas bulan Ramadan kita boleh kata orang balik. Kalau kita tanya kenapa berhenti gaduh dengan adik-beradik, dengan abang, dia jawab apa, puasa. Nanti raya kita gaduh balik. Tuan-tuan, kita nak tipu siapa ni agak-agak? Kita nak mainkan siapa ni agak-agak? Kita nak perdayakan siapa ni agak-agak? Tuan-tuan, sebab itu kata Ibn Qayyim, antara lorong dan pintu-pintu syaitan itu pandangan mata. Sebab itu kalau kita dapat jaga mata sebelum daripada bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan, kita akan jadi orang saleh. Tuan-tuan perasan tak dekat van jenazah? Moga-moga roh ini bersama-sama dengan orang saleh. Tuan-tuan, kenapa kita minta nak duduk dengan orang saleh? Beginilah, kalau lepas mati nak dapat sama dengan orang saleh, masa hidup ni jadi orang saleh. Tapi kalau masa hidup kita tak boleh jadi orang saleh, tuan-tuan, kita masih nak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, selalu orang cakap, saya tak lawan Allah, Ustaz. Saya tak lawan Allah, saya semayang, saya puasa Ramadan, saya zakat. Tuan-tuan, mengumpat ni bukan lawan Allah. Sebarkan fitnah ni bukan lawan Allah. Allah kata jangan. Kita buat juga, nama dia lawan Allah. Tuan-tuan, kalau ibu kata, ibu kita, dia tak bagi kita buat sesuatu yang tidak melanggar syarak, tapi kita lawan, kita langgar, kita tak nama lawan ibu kita. Allah larang kita mengumpat. Kita mengumpat sampai sekarang. Tuan-tuan, kita masih tak berjaya jadi orang saleh. Umur 54 tahun, masih lagi kita tak boleh berhenti mengumpat. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana kita yang umur 54 tahun ini sampai sekarang tak berhenti melawan Allah, tak berhenti cerita kesalahan orang, cerita buruk orang, dengar buruk orang, kata orang dan sebagainya. Bolehkah kita masuk syurga, tuan-tuan? Kita memang semayang, kita memang puasa, kita memang zakat, tapi kita tak berjaya meninggalkan kesalahan dan kemaksiatan selama ini. Sebab itu ulama sebut di dalam kitab Minhajut Talibin, apa katanya? Aku heran orang yang melaksanakan satu kewajipan dalam masa yang sama ia meninggalkan satu kewajipan. Dia semayang, puasa, tapi dia masih lagi
tidak boleh meninggalkan akan perkara yang wajib ia tinggalkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sombong ni wajib tinggal. Mampu tak kita jadi orang yang tawaduk, rendah diri, tuan-tuan? Rendah diri dengan Allah. Tuan-tuan, rendah diri ni macam mana? Saya nak cerita dengan Allah. Allah ni sayang dekat kita. Kita minta hidup, minta panjang umur, Allah bagi. Kita minta rezeki, minta duit, Allah bagi. Kita minta sihat waktu kita sakit, Allah bagi. Apa yang kita tak minta dengan Tuhan? Semua kita minta, tuan-tuan. Semua minta. Tapi apa kita bagi dengan Allah? Bila kita dah sihat, kita mampu buat apa? Kita nak semayang sunat ba'diyah maghrib pun tak mampu, tuan-tuan. Bila kita sakit, kita minta sihat. Tuan-tuan, macam ni. Masa PKP dulu, tak ada seorang pun yang mampu masuk masjid. Kenapa semua orang tak mampu? Kita ada dua tangan, tuan-tuan. Kita ada kaki, bukalah masjid kita. Tapi tak ada seorang yang mampu, tuan-tuan, untuk buka pintu masjid. Allah didik kita. Macam manalah hebatnya engkau. Walaupun engkau pemegang kunci masjid, tetapi aku masih tidak benarkan untuk membuka akan rumah-rumah aku. Pada ketika itu, tuan-tuan, kita yang ada memegang pintu masjid sekalipun, jika tidak diizinkan oleh Allah, lalu perkara ini tidak berlaku. Macam mana kita nak balas kebaikan Allah? Macam mana kita nak balas kasih sayang Allah? Besok di Yaumul Mahsyar, Allah tanya kita, aku bagi kau sihat, kau buat apa? Tuan-tuan, agak-agak berani tak kita nak cakap dengan Allah? Ya Allah, aku jalan-jalan, makan-makan, suka-suka dalam dunia ni. Tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya, Ahmad Rizal, dunia ni tak ada yang kekal. Wahai Ahmad Rizal, ingat, dunia ni tak ada satu pun yang kekal. Pangkatnya tak kekal, hartanya tak kekal, namanya tak kekal, rumahnya tak kekal, kenderaannya tak kekal. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak akan kekal. Kerana itulah janji Allah. Besok kalau Allah tanya dengan kita, umur yang aku bagi 54 tahun ini kau buat apa? Kita nak cakap apa? Saya makan, saya tidur ya Allah, saya jalan-jalan, saya cari duit. Berapa banyak yang kau berikan masa untuk Allah? Saya selalu cakap dalam kuliah saya, tuan-tuan. Sampai sekarang kita tak mampu nak bangun malam, tuan-tuan. Nak semayang 2 rakaat tak mampu. Kita tepuk dada kita, aku ahli syurga. Sampai sekarang kita tak mampu untuk baca Quran, kita mampu tepuk dada aku ahli syurga dan aku orang baik. Sampai sekarang, tuan-tuan, kita tak mampu guna mata kita untuk berbuat baik kepada Allah, walaupun Allah berikan mata ini dalam keadaan yang percuma. Nabi sebut kepada kita, tuan-tuan, kalau boleh jaga mata ini, kita orang hebat. Boleh jaga mata, tuan-tuan, kita orang hebat. Sebab itu,
Nabi janjikan dengan amalan ibadat mata ini dalam satu hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara yang Nabi sebut kepada kita, an-nazru ilal ka'bati ibadah, wan nazru ila wajhi walidain ibadah, wan nazru fi kitabillah ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melihat Kaabah ibadat. Ini amalan ibadat mata, tuan-tuan. Kalau boleh jaga mata ni, Allah akan kurniakan kepada kita pandangan-pandangan yang baik. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata melihat kepada wajah kedua orang tua adalah ibadah. Saya nak tanya tuan-tuan, ketika kita pandang wajah mak ayah kita, apa perasaan kita? Masa saya pandang wajah mak saya pandang wajah ayah saya, apa perasaan saya? Masa tuan-tuan pandang wajah ayah tuan-tuan, tuan-tuan pandang wajah mak tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Satu, saya nak tanya tuan-tuan, ketika anak kita pandang wajah kita, apa perasaan mereka? Sebab itu seorang anak yang memandang wajah ibu bapanya dalam keadaan yang kasih, maka satu ibadat. Tuan-tuan, kita perlu ingat, kasih ini mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih ini tuan-tuan mula diangkat sedikit demi sedikit. Saya tuan-tuan agak ramai juga orang mesej saya. Apabila saya kuliah tentang ibu, ayah, tentang anak, orang mesej saya, Ustaz, saya takkan memaafkan anak-anak saya. Baru ni ada orang mesej saya, tuan-tuan, Ustaz, saya anak yang dipilih kasih oleh mak dan ayah saya. Sampai sekarang Ustaz, saya rasa tidak dipandang. Boleh tak saya dapat redha mak ayah saya, Ustaz? Saya balas mesej tersebut, tuan-tuan, baru lagi. Saya cakap dengan dia, apa dia? Bang, jadikan asbab ini abang masuk syurga Allah. Anak yang mak ayah pilih kasih ni tuan-tuan sakit tau. Kita bukan kaya, kita bukan pandai ni. Segelintir mak ayah kadang-kadang dia pandang harta anak-anak dia, dia pandang pandai anak-anak dia. Ada anak yang miskin, ada anak yang bodoh, tak dipandang oleh mak ayah. Anak ni kecil hati, tuan-tuan. Anak ini rasa terhina, tuan-tuan. Ketika ia balik bersama adik-beradik yang lain, mak ayah tak nak pandang dia, tuan-tuan. Dia rasa terpinggir. Mak, ayah, abang pun anak mak juga. Saya pun anak ayah juga. Kenapa mak buat macam ni? Tapi dia tak cakap. Anak ini tak cakap dengan ayah dia. Dan dia lihat akan apa yang ayah dan ibunya buat kepada anak-anak yang lain. Hatinya menangis dan terus menangis, tuan-tuan. Ditanya dengan saya, Ustaz, boleh tak saya dapat redha mak ayah saya? Saya cakap dengan dia, bang, jadikan perkara itu menjadi asbab kita masuk syurga. Kerana apa? Kerana syurga ni susah, tuan-tuan. Ada orang yang Allah jadikan, Allah buka pintu syurganya melalui ibu dan ayah dia. Walaupun dia tidak dipandang oleh mak dan ayah dia, tapi dia masih kuat terus untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya semasa dua orang tuanya masih hidup. Kenapa dia kuat?
kerana dia melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Begitulah kekuatan umat Islam pada zaman dahulu, tuan-tuan. Mereka sanggup mati syahid kerana mereka nampak syurga di hadapannya. Mereka sanggup korbankan harta mereka untuk Allah dan Rasul sebab mereka nampak syurga di hadapannya. Tuan-tuan, dunia ni bukan tempat tinggal, tuan-tuan. Saya mati, tuan-tuan mati. Besok kalau kita mati, kita bawa apa? Kita hantarkan kawan-kawan kita masuk liang lahat, dia bawa apa, tuan-tuan? Kita hantarkan adik-beradik kita, mak ayah kita, dia bawa apa, tuan-tuan? Dia bawa tanah dia yang 10 ekar. Dia bawa duitnya yang disimpan di dalam bank-bank. Dia bawa kawan-kawan dia. Adakah dia bawa anak kesayangan dia? Tak. Yang dibawa amal saleh dia. Beruntunglah kalau ada amal saleh. Tapi kalau tak ada amal saleh, kita bawa apa, tuan-tuan, besok balik? Kita bawa apa? Kita nak bawa apa, tuan-tuan? Kita nak bawa apa besok kalau kita balik menemui Rabbul Izzah? Tuan-tuan, malam ini saya nasihatkan diri saya sebagai seorang ayah. Jangan pilih kasih dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Tolong mungkin saya juga pernah buat pada anak-anak saya. Malam ini secara terbuka saya minta maaf pada seluruh anak-anak saya. Jika perkara itu pernah saya lakukan dalam hayat saya, dalam hidup saya sebagai seorang ayah. Dan malam ini saya ajak seluruh ayah-ayah semua, maka jadilah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni sayang anak-anaknya, dan Rasulullah tak pilih kasih dengan anak-anaknya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, jangan jadikan asbab kita, anak kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jadikanlah asbab kita sebagai seorang ayah, anak-anak kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka semua esok boleh berhimpun dengan kita besok di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mata ini akan jadi ibadah, kata Nabi, iaitu orang yang melihat Al-Quran. Tuan-tuan, saya bila tengok hadis ini, tuan-tuan, saya melihat rahmat Allah. Bukan semua orang boleh baca Quran, tuan-tuan. Tak semua orang boleh baca Quran. Tapi Allah bagi peluang ini. Kita ambil mushaf Quran, kita tak boleh baca, dan orang tak tahu pun kita tak boleh baca. Apa salah, tuan-tuan, kita ambil Quran macam ni, tuan-tuan. Besok Quran ni akan syafaat kita, menjadi hujah kita di dalam kubur. Apa salahnya kita ruangkan sedikit masa, kita yang tak boleh baca Quran. Sebab saya pernah jumpa, tuan-tuan, ada satu hamba Allah, selepas saya buat qiyamul lail, lepas buat qiyamul lail, umur dia 60 tahun, tuan-tuan. Dia jumpa saya dekat luar masjid, dia peluk saya, dia menangis, tuan-tuan. Saya ingat lagi, dia menangis kat bahu saya sebelah kanan, dan basah air mata dia tu pada baju saya. Dia cakap, apa Ustaz? Ustaz boleh doakan saya tak? Saya kata, kenapa bang? Satu macam ni Ustaz, dia kata, malam ni adalah malam pertama saya semayang sunat taubat, kata. Tuan-tuan, umur dia 60 tahun. Dia mengaku depan saya, dia kata, Ustaz, terima kasih kerana Ustaz pimpin qiyamul lail malam ni. Kerana dia kata, umur saya 60 tahun, inilah kali pertama saya semayang sunat taubat. Bila dia cakap macam tu, tuan-tuan, saya menangis. Saya terus nangis.
Saya kata, ya Allah, besarnya rahmat Engkau. Dia nangis dekat saya, terima kasih. Kedua, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong doakan saya? Sampai sekarang saya tak boleh baca Quran lagi. Saya cakap dengan dia macam ni, bang. Saya kata, rahmat Allah ni luas. Abang hafal tak Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas? Dia kata, hafal Ustaz. Bang, abang belajar Quran, jangan malu tau. Sebelum abang boleh mahir Quran, abang banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Baca je. Tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni ada kelebihan dia tau. Ada hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan Al-Ikhlas. Ada tuan-tuan. InsyaAllah masa akan datang saya cerita nanti. Hebatnya Allah. Tuan-tuan, hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah. Kita tak tahu baca Quran. Tuan-tuan, macam ni, bukan kita tak belajar Quran, tapi sebab kita dah lama tinggal, kita lupa, tuan-tuan. Kita dah tinggal Quran 30 tahun, jadi kita lupa. Bukan kita tak pernah khatam, pernah. Tapi sebab lama dah tinggal, jadi kita lupa. Kita lupa nak baca tu, tak tahu macam mana nak bunyi. Nak sebut tentang hadis ini, bahawa luasnya dan besarnya rahmat Allah. Tuan-tuan ambil Quran, ambil. Tuan-tuan, tak ada siapa tahu kita tak pandai baca Quran. Tak ada siapa pun tahu. Kita ambil Quran, kemudian kita tengok je Quran ni. Tengok, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan tengok. Kemudian tuan-tuan cakap dengan Allah. Saya nak bagi tahu rahmat Allah luas tau. Tuan-tuan buka, tuan-tuan cakap dengan Allah. Pertama macam ni. Ya Allah, boleh tak berikan aku peluang untuk aku boleh baca Quran sebelum aku mati? Itu satu. Yang kedua, ya Allah, kalaulah sampai aku mati, aku tak boleh juga baca Quran. Boleh tak ya Allah, dengan aku dapat tengok Quran, Quran ini akan menjadi penolong aku besok di padang mahsyar. Quran ini menjadi penolong aku dalam kubur ya Allah. Walaupun apa yang Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kami dengan orang yang baca Quran, tapi aku tak boleh ya Allah. Aku tak pandai ya Allah. Aku cuma mampu tengok aja. Tuan-tuan, kalau doa ini pun kita tak mampu nak panjatkan, bermakna kita orang sombong. Tuan-tuan, doa ni macam doa orang miskin. Orang miskin ni tuan-tuan, tak ada duit, tak ada apa. Dia pergi jalan-jalan. Kalau kat sini KTCC kata, tuan, mall. Dia tak ada duit, nak beli susu pun tak ada. Tapi dia pergi, dia tengok kedai ni, seluarnya cantik lah. Ada tak teringin? Dia ada teringin tuan-tuan dalam hatinya. Aku nak, kalau boleh aku nak beli seluar ni, tapi aku tak ada duit. Dia tengok jam ni tuan-tuan, cantiknya jam ni, tapi aku tak ada duit. Tuan-tuan, boleh tak perasaan yang sama macam tu? Kita yang tak mampu baca Quran, lalu kita buka Quran, kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku tak boleh baca Quran, aku tak pandai baca Quran, boleh tak Quran ni besok jadi penyelamat aku dekat dalam kubur, seperti mana orang yang pandai baca Quran. Saya nak bagi tahu ni tuan-tuan, jangan kita jadi orang sombong. Jangan kita jadi orang yang putus asa. Jangan kita jadi orang yang mengalah. Kerana rahmat Allah ini terlalu luas. Rahmat Allah ini terlalu luas. Tuan-tuan, orang yang beriman ini, dia sentiasa mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala
Walaupun tiap-tiap hari Allah kurniakan satu rahmat aja dalam dunia ni. 99 rahmat Allah simpan dan Allah tangguhkan akan diberikan kepada orang yang beriman di yaumul akhirah. Tuan-tuan, 99 kita akan dapat besok di yaumul akhirah. Allah berikan satu rahmat diturunkan di dalam dunia ini, tuan-tuan, sehari tiap-tiap hari. Saya nak cakap apa? Kenapa kat sana banyak sangat 99, kat sini satu je? Sebenarnya kat sana lebih susah. Kat sana lebih sakit. Sakit kat sana tak ada perkataan. Susah kat sana tak boleh ikhtiar. Kat sini kalau susah kita boleh ikhtiar, boleh minta tolong. Kat sana tak boleh minta tolong. Sebab itu kata ulama, antara perkara yang akan diragut daripada kita tanpa minta izin kita, itu amal saleh kita akan diragut oleh orang yang pernah kita zalim. Orang yang pernah kita zalim dulu, orang yang kalau dulu kita jenis orang pongoh kan, orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita maki, orang yang pernah kita buat jahat dengan dia, kita tak minta maaf dalam dunia ni. Sampai sana tuan-tuan, nak bayar macam mana? Allah ambil amal soleh kita, Allah ambil semayang kita, Allah ambil puasa kita, Allah ambil umrah kita, Allah ambil zakat kita. Kita ada hutang dengan orang tak bayar lagi kan. Lalu sampai sana kita nak bayar dengan duit, mana ada duit dekat akhirat. Allah potong amalan kita, tuan-tuan. Ambil amalan kita, ambil. Bila semua orang dah ambil, tuan-tuan, tak ada amal saleh kita dah. Yang tinggal maksiat. Semua orang akan ambil. Semua orang akan ambil. Kita zalim dengan orang ni, kita tipu orang masa kita hidup ni dulu, duitnya kita tipu, tanahnya kita tipu, semuanya lah ada benda yang kita buat zalim dengan orang. Contohnya lah, kat sana Allah tarik amal saleh kita, yang tinggal jahat. Lepas itu saya katakan tuan-tuan, dalam hidup kita umpat orang bukan satu orang, beribu-ribu orang, beratus-ratus orang. Pernah tak kita minta maaf dengan dia? Kalau kita tak pernah minta maaf, macam mana tuan-tuan? Macam mana nak hidup kat sana kalau kita tak pernah minta maaf? Sebab dosa dengan orang ini, walaupun kita semayang taubat, dosa itu masih lagi ditangguhkan oleh Allah. Macam mana tuan-tuan kalau kita tak pernah minta maaf? Dan kita tak berani pun nak minta maaf. Macam mana tuan-tuan? Itu yang saya katakan, Allah didik kita ni tuan-tuan, supaya dengan Ramadan ini raihlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Raih rahmat. Tutup pintu-pintu dan lorong-lorong syaitan ini yang disebutkan oleh ulama. Antaranya tuan-tuan, saya cepatkan, yang disebut oleh Ibn Qayyim, bisikan hati ni tuan-tuan. Sebab itu di luar Ramadan ini, syaitan bisikkan kepada kita, jangan buat ibadat, tangguhlah dulu, kita orang muda, jangan buat ibadat, besok kan ada lagi. Itu yang kita tangguh. Nak semayang sunat tangguh,
Lepas sembahyang isyak, kita cepat-cepat nak balik. Apa salahnya tuan-tuan? Lepas sembahyang isyak, ya Allah, ini je aku mampu bagi, ya Allah. Sembahyang sunat ba'da isyak 2 rakaat. Ni je, ya Allah. Aku nak bangun malam tak mampu sampai sekarang, ya Arhamar Rahimin. Aku nak bangun pukul 4 pagi sembahyang tahajud, sampai sekarang aku tak mampu bangun, ya Allah. Walaupun dah 54 tahun, aku gagal. Ya Allah, lepas isyak ni aku mampu sembahyang sunat je 2 rakaat. Tapi Nabi janji kat kita macam ni tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang sembahyang isyak 4 rakaat, kita nak sembahyang 4 rakaat 2 salam ke 4 rakaat 1 salam, tak kisahlah. Siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, menyamai seperti ia telah melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Malam ni boleh tak tuan-tuan? Saya minta dengan semua orang, kita bagi masa dengan Allah. Ini peluang dan inilah rahmat. Apa salahnya tuan-tuan? Katakanlah malam ini adalah malam terakhir untuk kita hidup. Dan saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, apakah besok ini masih lagi Allah bagi peluang untuk kita hidup. Saya ada seorang anak murid tuan-tuan mengaji dengan saya lebih kurang dalam 15 tahun. Tapi Allah pilih dia. Almarhum ni tuan-tuan, dia tak pernah tinggal sembahyang tahajud 8 rakaat 3 witir setiap malam. Tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Tuan-tuan tahu tak? Malam yang dia meninggal dunia ni, pagi tu tuan-tuan, dia bangun dan dia buat sembahyang tahajud 8 rakaat dan 3 witir. Lepas tu dia tidur tuan-tuan. Dan dia tidur, isterinya masuk saja waktu subuh, isinya gerak. Isinya gerak. Rupanya dia dah tak ada. Betul lah tuan-tuan apa yang kita dengar Nabi pesan dekat kita. Satu amalan yang kita pernah istiqamahkan dalam hidup, Allah akan kurniakan kepada kita sebelum kita mati. Kalau kita istiqamahkan sedekah setiap hari, jangan risau. Kita akan sedekah dulu, baru Allah panggil kita bertemu dengan Allah. Cuma satu je kita takut. Takut yang kita istiqamahkan sekarang ini maksiat. Itu je. Tuan-tuan, kadang-kadang saya tunduk pandangan saya ke bumi, tuan-tuan. Sebab ada kejahatan yang masih kita tak boleh tinggal lagi. Sampai sekarang ada kejahatan, kemaksiatan yang masih kita tak boleh tinggal lagi. Ya, pemarah kita, bakhil kita, kita macam-macam lah. Yang kita takut lepas kita buat maksiat mati. Ya. Itu yang kita takut. Tapi kalau ada ibadah ataupun amal saleh yang kita istiqamahkan masa hidup, macam sahabat yang saya ceritakan, almarhum tu tuan-tuan, dia tak pernah tinggal semua hidup dia sembahyang malam. Alhamdulillah, lepas sembahyang malam dia tidur meninggal, tuan-tuan. Kalau kita rajin baca Quran, kita akan baca Quran dulu, habis baca Quran, meninggal, tuan-tuan. Takutlah kalau kita tak nak berhenti mengumpat sampai sekarang, habis mengumpat, meninggal, tuan-tuan. Habis itu saya pesan dengan kawan-kawan, kita kalau bawa kereta, kita tukarlah, jangan dengar lagu dah. Kita dengar Quran pula. Kita dengar kasidah pula. Sebab takut tengah-tengah bawa kereta, kita buka lagu, tuan-tuan, aksiden kita mati. Boleh tak kita cakap kematian yang dicemburui? Tapi kalau kita dengar Quran, tuan-tuan, ada orang cakap sama saya, susah kan?
Nak tinggalkan lagu tu susah agak-agak, boleh tak masuk syurga? Senang tak masuk syurga? Kita nak tinggalkan dengar lagu tu pun susah, tuan-tuan. Nak tukar dengar lagu kepada dengar Quran, dengar lagu kepada dengar qasidah, dengar lagu kepada dengar selawat, tu pun susah. Agak-agak senang tak nak masuk syurga? Maknanya syurga ni susah. Orang yang Allah pilih je dapat masuk syurga ni. Tak semua orang, tuan-tuan. Sebab itu kalau nak masuk syurga, perlukan pengorbanan. Kita korban sungguh-sungguh. InsyaAllah, tuan-tuan, malam ni saya ajak semua orang yang hadir, muslimin, muslimah, jangan dulu kita keluar masjid lepas semayang isyak nanti, sebelum kita semayang sunat ba'da isyak. Lepas semayang, kita angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, terima kasih sebab malam ini aku dapat kekuatan untuk semayang sunat ba'da isyak. Ya Allah, jangan kau jadikan ini ibadat aku yang terakhir. Kita minta dengan Allah. Tuan-tuan, apa salah semayang sunat ba'da isyak tak sampai 5 minit? Kita bagilah masa kepada Allah 5 minit lagi. Allah bagi kita masa 24 jam, tuan-tuan. Kita buat apa, kita balas apa kepada Allah? Tuan-tuan, kita nak balas nikmat hidup ni dengan semayang sunat ba'da isyak 2 rakaat, tak ada nilai, tuan-tuan. Tak ada nilai pun. Tuan-tuan, jadi saya rasa cukup setakat ini yang mampu saya kongsikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, akhir kalam saya. Akhir kalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz selaku pengurusi majlis. Sebenarnya, tuan-tuan, kalau dulu sebelum ini dalam beberapa tahun lepas pun saya memang dah berhenti tak untuk buat kutipan ni, tabung ni. Tapi atas nasihat ahli keluarga saya di Kuala Terengganu, yang saya anggap keluarga saya, kerana mereka yang banyak bantu madrasah kita yang berada di Kampung Gemuruh, tuan-tuan. Sebab saya ada buka satu, bukan saya buka sebenarnya, saya nak cakap saya buka pun saya dah malu dah, tuan-tuan. Jadi ada hamba Allah di Kuala Terengganu ni memberikan saya tanah seluas 4.1 ekar bersebelahan dengan Petron Kampung Gemuruh. Jadi sebenarnya saya tak terima seawalnya, sebab saya ada 2 sekolah, saya tak perlu buka sekolah lagi. Jadi hamba Allah tersebut minta sangat, tolonglah Ustaz, tolonglah ambil lah, tolonglah buat Ustaz. Dia kata saya bukan orang kaya, saya tak ada duit nak buat sekolah. Buat sekolah ni besar, susah. Tapi dia, hamba Allah ni minta sangat. Jadi saya terima dengan hati yang berharap pertolongan daripada Allah. Dan tuan-tuan pun mungkin banyak kenal saya, dan saya jarang untuk buat kutipan. Tapi keluarga saya yang banyak bantu saya di Kuala Terengganu, yang memang saya anggap sebagai abang saya, sebagai adik-adik saya, sebagai keluarga saya dunia akhirat. Sebab mereka yang banyak bertungkus lumus membantu madrasah Darul Atiq Dawah Center di Kuala Terengganu ni, tuan-tuan. Kalau saya cerita dengan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak percaya apa yang ada atas proses pembinaan Darul Atiq Pusat Dakwah Darul Atiq di Kampung Gemuruh. Jadi saya dengan itu, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Ustaz kita tadi berkenaan tabung madrasah ini bukan madrasah di Selangor, tapi tabung itu adalah tabung untuk pembinaan madrasah kita di Kampung Gemuruh, yang sekarang kita sedang proses membuat surau seluas 11,000 kaki persegi. Alhamdulillah, tuan-tuan, semua itu hasil sumbangan orang ramai. Sebab saya tak ada duit, tuan-tuan. Saya bukan orang kaya, saya tak ada berniaga, saya tak ada apa pun. Cuma saya harap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya saya rasa amat bersyukur dan terharu kerana saya bukan orang baik, tapi tuan-tuan, Allah tolong kami. Allah tolong saya dalam proses buat surau tu. Kita dah hampir kepada 80% pembinaannya. Alhamdulillah, saya baru terima dan proses pembinaan ini dalam 9 bulan. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, insya-Allah kita akan naik bumbung dah, dan besi atap dah kita pasang, kita nak naik bumbung.
Maka saya tanya dengan keluarga saya yang terlibat pembinaan di pembinaan surau dan madrasah tersebut, kami masih memerlukan lebih kurang dalam 400,000 lagi untuk finishing keseluruhan, nak siapkan semua dan boleh guna. Jadi kenapa tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan ingat apabila siap saja surau tu kami guna untuk madrasah. Tak. Saya sebenarnya bila surau tu siap, saya akan buka untuk orang ramai. Kerana laluan madrasah kita adalah laluan Kuala Terengganu ke Kelantan. Jadi kalau waktu cuti sekolah tuan-tuan, Petron tu agak sesak. Orang berhenti nak semayang, nak buang air, nak rehat, ada anak-anak kecil. Jadi bila besok siap cepat, ya, kita akan buka untuk orang musafir. Tuan-tuan, Nabi janji macam ni. Saya buat ni bukan untuk saya. Saya buat ni supaya besok kat sana saya senang. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kita ni bukan lahir baik tuan-tuan. Kita bukan lahir baik. Saya ada aib saya dan tuan-tuan ada aib tuan-tuan. Cumanya mudah-mudahan benda baik yang kita buat ni tak banyak pun. Benda baik yang kita buat ni sikit je. Mudah-mudahan jadi jariah saya, jadi jariah tuan-tuan. Sebab saya pegang satu hadis. Siapa yang permudahkan urusan saudara Islamnya yang lain, maka Allah akan permudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi saya nak besok dekat akhirat saya senang. Orang datang boleh mandi kat surau tu, boleh rehat. Anak-anak kecil yang selesa, mereka boleh tidur sekejap, buang air. Jadi tuan-tuan, Allah jadikan madrasah kita betul tepi jalan. Maka jika tuan-tuan ingin bantu, maka saya mengalu-alukan bantuan tuan-tuan, dan insya-Allah kutipan pada malam ni saya akan terus serahkan kepada keluarga saya yang terlibat di dalam kontraktor yang terlibat. Ada hadir, kontraktor tu ada hadir kat sini tuan-tuan. Ya, ada hadir malam ni, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Zaini. Ya. Jadi ada hadir dan kutipan itu saya akan terus serahkan kepada beliau. Sebanyak mana kita dapat buat baik dengan Allah, kita buat. Dia tuan-tuan. Jadi itu saja. Dan satu lagi, ini permintaan saya. Jadi saya berharap pihak masjid tak memberikan saya apa-apa saguati. Ya. Jadi Ustaz, sebagai pengurusi saya minta maaf Ustaz. Ya. Jadi saya tak ambil saguati kuliah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan jadikan tolong doa saya. Mudah-mudahan inilah apa yang saya buat, yang Allah kurniakan kepada saya dapat datang masjid, saya dapat bercakap dengan orang ramai. Mudah-mudahan dia jadi amal saleh saya. Jadi amal saleh saya. Mudah-mudahan saya balik jumpa Allah dan Allah terima apa saya buat. Bukan masjid tuan-tuan je, semua masjid saya buat macam ni. Jadi mudah-mudahan. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Macam inilah tuan-tuan. Sebenarnya saya pun tak tahu. Saya, kalau orang tanyalah, sebenarnya saya pun rasa nak balik dah tuan-tuan. Saya rasa nak balik dah. Saya nak jumpa Allah dah tuan-tuan. Tak tahulah, saya rindu dengan ayah saya rindu dengan guru saya rindu dengan guru saya yang didik saya, yang kenalkan saya dengan Allah dan Rasul. Mereka semua dah mati. Tak tahulah tuan-tuan, mungkin saya sampai Ramadan ke tak sampai Ramadan, tapi saya kuat sangat. Saya kuat sangat walaupun tapi saya takut sebab saya salah banyak. Memang kalau saya dibagi pilihan antara hidup dan mati tuan-tuan, maka saya akan pilihlah untuk balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya dibagi pilihan lah tuan-tuan, kalau saya dibagi pilihan, Ahmad Rizal, kau nak hidup bagi ke kau nak mati? Kalau saya dibagi pilihan, saya akan pilih ya Allah, kalaulah dengan jalan tu boleh lepaskan rindu saya ni, ambil.
Kalaulah dengan jalan ni saya dapat jumpa Nabi, ambil lah. Kalaulah dengan jalan ni saya dapat jumpa Allah, ambil lah. Kalau dengan jalan ni saya dapat jumpa orang yang Allah sayang, Allah kasih, ambil lah saya. Tuan-tuan, kita dah puas dah hidup, apa lagi? Makan dah puas, jalan dah puas. Apa semua dah puas dengan hidup ni, tuan-tuan. Benda sama aja, kita makan benda sama, kita jalan tempat sama, semua sama. Cumanya kita ni besok balik dengan Allah, Allah terima tak kita? Itu je. Saya minta doa semua orang, tuan-tuan, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya dapat balik dalam keadaan husnul khatimah. Ini saya daripada saya, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya ada permintaan khusus, tuan-tuan. Saya nak doakan khusus untuk yang berbahagia, guru kita iaitu Ustaz Azhar Idrus, yang saya dapat maklumat dia tak sihat. Jadi sama-sama tuan-tuan kita tadah tangan, mudah-mudahan Ustaz Azhar sihat balik dan Allah afiatkan dia dan panjangkan umur dia, dapat dia bantu ummah di sekeliling. Boleh tuan-tuan, kita doa. Kita doa untuk kita sekali, kita doa khusus untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kesilapan. Ampunkanlah salah kami dan silap kami serta dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, tolonglah sihatkan guru kami, iaitu Ustaz Azhar Idrus, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkan penyakitnya dan panjangkan umurnya dalam rahmat-Mu, ya Allah. Kasihanilah dia, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolonglah dengarkan doa kami, ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami semua, ya Allah. Kami meminta ini atas dasar kami kasih kepada saudara kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami juga sakit, ya Allah, tolonglah sembuhkan kami dan afiatkan kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada masalah yang kami hadapi yang masih belum selesai dalam hidup kami, ya Arhamar Rahimin, tolonglah selesaikan masalah kami, ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami, ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Jika Engkau panggil kami dalam masa yang terdekat ini, ya Allah, maka jadikan pertemuan kami dengan Engkau dalam keadaan yang Engkau redha, dan kami dapat mengucap dua kalimah syahadah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, sekali lagi kami mohon dan kami panjatkan doa ini, ya Arhamar Rahimin, untuk sahabat kami, guru kami, saudara kami, iaitu Ustaz Azhar Idrus, ya Allah. Sihatkanlah dia dan juga kami, ya Allah. Angkatlah mudarat penyakitnya dan juga atas kami, ya Allah. Kurniakan rahmatnya atas dia dan atas kami juga dan keluarga kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.